Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla binti Ilyas, bernama matrik 830927. Hari ini saya akan menceritakan mengenai Tan Sri Profesor Said Naqib Al-Atas. Hari ini kita akan melihat dari segi biografi, pendidikan dan kerjaya, karya, sumbangan, anugerah dan refleksikan diri. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada biografi beliau. Nama sebenar beliau Muhammad Naqib Ibni Ali Ibni Abdullah Ibni Muhsin Al-Attas, dilahirkan pada 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Beliau dikenali dengan panggilan Al-Attas. Beliau berketurunan Arab Ahlul Al-Bait atau Sayyid, iaitu keturunan yang ke-37 dari susu galur cucu Nabi Muhammad SAW. Bapa beliau bernama Ali Ibni Abdullah Ibni Muhsin Al-Attas, manakala ibunya bernama Sharifah Rakwan. Beliau merupakan anak kedua daripada 3 orang adik-beradik lelaki. Beliau telah mendirikan rumah tangga bersama isteri beliau bernama Latifah Al-Attas dan memiliki 4 orang anak, iaitu 2 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan. Baiklah, seterusnya kepada pendidikan. Beliau mendapat pendidikan awal dalam bahasa Inggeris di Nyi Heng Primary School, Johor. Setelah itu, beliau melanjutkan pelajaran di Bukit Zahra School and English College. Pada tahun 1946, beliau mendapatkan pendidikan Arab di Madrasah Al-Urwatu Al-Wuthqa di Sukabumi, Indonesia. Setelah itu, beliau kembali ke Tanah Melayu dan dihantar untuk menjalani latihan ketenteraan di Eton Hall dan Royal Academy Sandhurst, England. Pada tahun 1957, beliau mengambil keputusan untuk melanjutkan pelajaran dalam ijazah sarjana muda di Universiti Malaya, Singapura. 1960, beliau mengambil ijazah sarjana di McGill University, Montreal, dan pada tahun 1965, beliau telah berjaya dianugerahkan sebagai ijazah Doktor Falsafah di School of Oriental and African Studies, SOAS, University of London. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada kerjaya beliau. Selepas menamat ijazah sarjana Doktor Falsafah, beliau telah dilantik menjadi Ketua Bahagian Sastra Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Setelah itu, beliau dilantik menjadi Dekan Fakulti Sastra dan Ketua Jabatan Bahasa dan Kesusastraan Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia. Setelah itu, diundang menjadi tetamu negara ke Soviet Union, menjadi pengerusi panel Kongres Antarabangsa Para Orientalis ke-29. Beliau telah menganggotai Akademi Falsafah Maharaja Iran. Beliau dilantik menjadi perunding utama dan pemidato Pesta Dunia Islam London. Beliau meneruskan kerjaya beliau menjadi pengerusi Persidangan Pakar-Pakar Sejarah Islam Agama UNESCO. 1980 dilantik menjadi pembentang utama pendidikan Islam Muktamar Dunia Kedua Sedunia. 1981 sehingga 1983, pemegang pertama kerusi Tun Abdul Razak dalam pengajian Asia Tenggara. 1986, penyandang kerusi ilmiah Ibn Khaldun American University. 1987 sehingga 2002, beliau dilantik menjadi pengarah pengasas Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam (ISTAC), dan pada tahun 1994, beliau dilantik menjadi anggota Royal Academy of Jordan. Baiklah, sekarang kita melihat kepada karya beliau. Beliau telah menukilkan pelbagai jenis karya, terdiri daripada buku, monograf dan artikel. Al-Attas telah menghasilkan lebih kurang 31 buah karya utama sejak tahun 1956 sehingga 2015, tidak termasuk artikel-artikel beliau. Karya beliau telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa seperti bahasa Indonesia, Jepun, Parsi, Arab, Urdu, Malayalam, Perancis, Jerman, Rusia, Bosnia, India, Korea dan Albania. Berikut merupakan antara karya-karya Al-Attas, iaitu rangkaian rubu'iyat, Some Aspect of Sufism as Understood and Practiced Among the Malays, Raniri and the Wujudiyah of the 7th Century Aceh, The Origin of the Malay Syair, The Mysticism of Hamzah Fansuri, The Correct Date of the Terengganu Inscription, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, Risalah untuk Kaum Muslimin, Islam, Faham Agama dan Asas Akhlak, dan yang ke-10, Historical Fact and Fiction. Ini merupakan sebahagian daripada karya Al-Attas, dan terdapat pelbagai lagi karya yang telah dinukilkan dan dikaryakan oleh beliau.
Baiklah, seterusnya kita lihat kepada sumbangan beliau. Beliau merupakan ilmuwan pertama yang mengemukakan Hamzah Fansuri sebagai pelopor syair Sufi Melayu. Beliau menubuhkan Akademi Alam dan Tamadun Melayu ATMA, mengislamisasi ilmu dalam dunia pendidikan, merupakan sarjana pertama yang menemukan dan menghitung tarikh yang tepat yang terdapat di Batu Bersurat Terengganu. Idea beliau untuk menubuhkan Universiti Islam Antarabangsa dan Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam ISTAC. Beliau memperkenalkan penggunaan kaedah semantik dalam penafsiran sumber sejarah. Beliau juga memperkenalkan teori asli mengenai kedatangan Islam ke alam Melayu. Beliau telah mengumpulkan lebih 110,000 rujukan dalam pelbagai bahasa dan bidang pengajian di perpustakaan ISTAC, memformulasikan dan mengkonseptualisasikan peranan bahasa Melayu dalam pembangunan bangsa, iaitu nation building. Seterusnya kita akan lihat kepada anugerah yang telah diterima oleh beliau. Anugerah yang telah diterima oleh beliau iaitu Anugerah Tokoh Melayu Terbilang, Anugerah Merdeka, Pencapaian Cemerlang Skalatis, Ijazah Doktor Kehormat Gilig Universiti Khartoum, Kursi Ilmiah iaitu Kursi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia, Darjah Kebesaran Persekutuan Panglima Setia Mahkota PSM yang mendapat gelaran Tan Sri, dan beliau telah memperoleh pingat 100 tahun meninggalnya Sir Muhammad Iqbal daripada Presiden Pakistan Jeneral Muhammad Ziaul Haq. Baiklah, sekarang kita akan melihat kepada refleksi diri. Sumbangan, jasa dan perjuangan yang telah ditinggalkan oleh Syed Naqib Al-Atas telah memberi impak yang sangat besar dan jelas untuk mengangkat dan memartabatkan bahasa, agama dan bangsa. Sebagai seorang tokoh pemikir yang hebat, beliau amat mementingkan ilmu pengetahuan, adab budaya dan agama Islam. Oleh itu, sebagai seorang bakal pendidik, kita perlu mencontohi beliau supaya dapat menjadi seorang pendidik dan pemimpin yang hebat. Beliau juga merupakan tokoh yang wajar dibanggakan oleh umat Islam dan kaum Melayu. Beliau pantas digelar sebagai pemikir besar dunia Islam kontemporari atas jasa dan sumbangan beliau dalam bidang sejarah, intelektual dan kebudayaan Islam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.